Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Baik, hari ini kita sambung lagi TMK, iaitu tajuk Unit 2, Algoritma, Pseudocode dan juga Carta Alir. Baik, cikgu berharap kamu telah pun membaca buku yang cikgu telah beritahu sebelum ini, iaitu membaca buku teks TMK berkaitan dengan algoritma, pseudocode dan juga carta alir. Jom kita belajar bersama. Baik. Apa itu algoritma? Algoritma adalah satu set aturan untuk menyelesaikan masalah dan perlu mengikut urutan. Algoritma pula penyataannya perlulah mudah difahami. Algoritma boleh dijelaskan kepada dua, iaitu pseudocode dan juga carta alir. Algoritma merupakan langkah-langkah dalam proses melaksanakan kod komputer yang mengkaji tahap keberkesanan kod program komputer. Okey, apa itu pseudocode? Pseudocode adalah satu set aturan ditulis dalam bahasa biasa bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, dan pseudocode juga menyerupai bahasa-bahasa atur cara, iaitu atur cara komputer. Seterusnya, pseudocode ni menunjukkan langkah demi langkah untuk melaksanakan tugas dari mula hingga tamat. Okey, main point kat sini adalah dari mula hingga tamat. Okey, tips menulis pseudocode. Yang pertama, setiap langkah mempunyai tidak lebih daripada satu tindakan. Yang kedua, perkataan tamat menunjukkan pemprosesan berakhir. Perkataan baca, input atau dapatkan menunjukkan data diterima. Dan akhir sekali, perkataan cetak, laporkan, output atau paparkan menunjukkan keputusan dihasilkan. Okey, mari kita tengok contoh-contoh algoritma ataupun perbezaan antara algoritma dan juga pseudocode untuk kamu lebih faham. Okey, algoritma menyediakan air teh. Okey, panaskan air dalam cerek, tuang air panas ke dalam cawan, rendamkan uncang teh, masukkan gula, kacau hingga sebati. Yang ni adalah algoritma bagi menyediakan air teh. Okey, mari kita tengok bagaimana nak menulis pseudocode dalam aktiviti yang sama. Baik, untuk pseudocode ada perkataan mula dan juga tamat. Okey, contoh, kita tulis perkataan mula. Mula, panaskan air dalam cerek, tuang air panas ke dalam cawan, rendamkan uncang teh, masukkan gula, kacau hingga sebati dan akhir sekali tamat. Jadi perbezaan antara algoritma dengan pseudocode. Pseudocode mesti menulis perkataan mula dan juga tamat. Difaham semua? Okey, jom kita tengok pula apa itu carta alir. Carta alir merupakan rajah-rajah yang mengandungi simbol-simbol geometri yang disambungkan untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Baik, kat sini, carta alir mengandungi simbol-simbol geometri. Sekali lagi kita akan tengok apa dia simbol-simbol geometri bagi carta alir. Baik, kita tengok. Carta alir bagi penyediaan air teh. Yang ni. Simbol-simbol geometri dalam carta alir. Baik. Masih menggunakan perkataan mula dan tamat, tapi ditulis dalam simbol-simbol geometri. Okey, kalau kamu tengok perkataan mula dan juga tamat ditulis dalam simbol bujur. Okey. Kita tengok mula. Okey, kemudian anak panah, arus alir,
garis alir. Anak panah ataupun kita panggil garis alir. Panaskan air dalam cerek. Tuang air panas ke dalam cawan. Rendamkan uncang teh. Masukkan gula. Kacau hingga sebati dan akhir sekali tamat. Okey, ada perkataan mula dan tamat, tapi semuanya ditulis dalam gambar rajah geometri. Okey, mari kita tengok simbol catak alir. Makna bagi simbol-simbol. Okey, pertama sekali kita tengok simbol bagi bujur ke atas sekali, iaitu nama dia terminal. Okey, terminal digunakan untuk permulaan atau penamatan. Ditulis dengan perkataan mula ataupun tamat. Jadi kamu tengok tadi dalam catak alir ada perkataan mula dan tamat pada gambar rajah ataupun simbol bagi terminal. Yang kedua, segi empat selari, iaitu input ataupun output. Digunakan untuk aktiviti membaca data, menyimpan data, memaparkan data dan mencetak data. Okey, seterusnya simbol bagi segi empat tepat ataupun nama dia proses. Digunakan untuk memperlihatkan aktiviti yang dilaksanakan dalam catak alir. Kemudian seterusnya segi empat diamond ataupun pilihan. Pilihan ya ataupun tidak yang perlu dilaksanakan dalam catak alir. Seterusnya, garis alir ataupun anak panah. Digunakan untuk menunjukkan aliran pelaksanaan aktiviti. Okey. Garis alir ni digunakan untuk menunjukkan aliran pelaksanaan aktiviti. Seterusnya bulatan ataupun penyambung. Nama dia penyambung ataupun bulat tu digunakan untuk menunjukkan catak alir yang bergabung dengan bahagian-bahagian lain. Baik, sekarang kita tengok contoh-contoh algoritma dalam penyediaan air teh. Bukan. Air kopi pula. Okey, contoh menulis algoritma dalam penyediaan air kopi. Masakkan air. Masukkan kopi ke dalam cawan. Kemudian baru kita masukkan gula. Masukkan air panas ke dalam cawan. Yang ini adalah contoh-contoh kita menulis algoritma. Okey, contoh-contoh studio code. Masih lagi guna aktiviti yang sama, iaitu penyediaan air kopi. Mula dan juga tamat. Kalau murid-murid tengok, studio code mesti ada perkataan mula dan juga tamat. Mula, masukkan air, masukkan kopi ke dalam cawan, masukkan gula, masukkan air panas ke dalam cawan, tamat. Kita tulis perkataan tamat. Okey, kita tengok pula contoh catak alir membaca kopi juga. Okey. Masih menggunakan mula dan juga tamat, tapi ditulis dalam gambar rajah geometri. Okey, mula. Kemudian diikuti dengan segi empat tepat, iaitu masukkan air. Kemudian garis alir ke bawah, segi empat selari. Masukkan kopi, masukkan gula, kemudian masukkan air panas. Dan akhir sekali, ada perkataan tamat. Semua tulisan-tulisan ini ditulis dalam gambar rajah geometri. Yang ini menunjukkan catak alir. Jadi catak alir berbeza antara pseudocode dan juga algoritma. Jadi murid-murid, cikgu nak kamu dapat memahami perbezaan antara algoritma, pseudocode dan juga catak alir. Baik. Cikgu harap kamu telah memahami apa yang cikgu sampaikan hari ini. Okey, kita bertemu lagi di lain masa. Selamat belajar.